Selamat petang, saya ucapkan kepada semua warga Kluang. Dalam pandemik ini, ramai keluarga yang terkesan. Kita harap semua warga Kluang dalam keadaan sihat. Hari ini kita ingin melancarkan pakej bantuan menghibur untuk kawasan Dun Menghibur. Kami harap bantuan-bantuan ini dapat membantu individu dan juga keluarga yang terkesan, dan terutamanya mereka yang dapat meniaga, dapat bekerja dalam tempoh full lockdown ini. Kita ada beberapa inisiatif, ada jumlah 6 inisiatif dalam pakej bantuan menghibur. Pertama, inisiatif kotak makanan prihatin menghibur. Ini adalah untuk 4 kategori penerima, iaitu A, pemegang ataupun penerima skim e-kasih. Semua penerima e-kasih adalah layak untuk memohon kotak makanan ini. Kedua ialah kebajikan dan sumbangan bagi warga keperluan. Mereka yang memerlukan bantuan boleh mohon kepada pejabat kami. Ketiga, keluarga yang sedang menjalani kuarantin di rumah. Kita pun akan memberikan bantuan kotak makanan prihatin menghibur. Keempat, sebenarnya ada fokus kami juga, terutama dalam peringkat akhir tahun lepas, iaitu individu yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Kita tak dapat bantu semua individu yang sudah lama menganggur, tetapi kita fokus kepada mereka yang hilang kerja disebabkan oleh pandemik. Inisiatif yang kedua, bantuan perubatan menghibur. Details untuk inisiatif ini kita akan menerangkan kemudian. Okay, saya habiskan 6 inisiatif ini. Inisiatif ketiga ialah menghibur volunteer, sukarelawan. Inisiatif keempat, bekalan fasiliti menghibur. Inisiatif kelima, bantuan pelajaran menghibur. Inisiatif keenam, ambulans prihatin menghibur. Okay, untuk inisiatif pertama, iaitu kotak makanan. Sekiranya anda adalah penerima e-kasih, warga keperluan, keluarga yang sedang menjalani kuarantin di rumah, atau individu yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19 adalah layak untuk memohon. Anda boleh memohon kotak makanan prihatin menghibur dengan menghubungi secara mesej sahaja melalui WhatsApp kepada pembantu pejabat Dun Menghibur. Bagi kategori keempat, mereka yang kehilangan kerja diwajibkan untuk mengimbas QR code ini dan isikan borang permohonan. Pada tahun lepas, skim bantuan untuk mereka yang kehilangan kerja, kita sudah dapat membantu seramai 519 keluarga yang kehilangan kerja akibat pandemik COVID-19. Dan untuk kotak makanan pada tahun yang lepas, tahun 2020, kita pun sudah menghantar lebih kurang 1,500 kotak kepada keluarga-keluarga yang memerlukan. Inisiatif yang kedua adalah bantuan perubatan menghibur. Kami difahamkan kad sihat Kerajaan Johor tidak diteruskan pada tahun ini. Tapi kami rasa pada waktu pandemik ini, sebenarnya bantuan perubatan adalah lebih semakin kritikal dan memerlukan lebih banyak bantuan. Maka kita melancarkan bantuan perubatan
sendiri, bantuan perubatan menghibur, di mana pemegang kad sihat yang sedia ada, yang walaupun sudah tempoh dia sudah tamat, sudah expired, tetapi mengikut senarai nama, pemegang kad sihat di DUN menghibur adalah sebanyak 350 orang. Untuk 350 orang ini, mereka walaupun kad sihat sudah tamat, sudah expired, tetapi mereka masih boleh pergi ke 2 klinik berkolaborasi dengan pejabat adun menghibur. Itu klinik Jin Ai dan klinik Dr. Zainuddin di Taman Intan. Mereka seperti kad sihat dulu, setiap kali jumpa doktor, mereka tak perlu bayar RM50 yang pertama. Kalau dikenakan charge perubatan RM60, mereka cuma bayar RM10. Dan RM50 yang pertama akan ditanggung oleh pejabat adun menghibur. Disebabkan sumber yang terhad, dana yang terhad, kita cuma membenarkan setiap pemegang kad sihat boleh menggunakan bantuan ini sekali sahaja. Sekiranya kita ada dana tambahan, kita akan tambahkan bantuan perubatan ini. Dan kita harap lebih ramai orang akan dapat manfaat bawah skim ini. Bantuan berikut adalah bantuan perubatan ini. Anda boleh gunakan bantuan ini dengan membayarkan bil di klinik-klinik tersebut, 2 klinik sahaja. Untuk maklumat lanjut, boleh kontak membantu pejabat adun menghibur. Bantuan berikut adalah menghibur volunteer. Kami sedang mencari sukarelawan yang ingin menyertai program kami dan dapat membantu di pusat pemberian vaksin. Kita sekarang sudah sediakan beberapa orang sukarelawan yang membuat panggilan telefon. Disebabkan PPV, pusat vaksin, biasanya mereka cuma dapat senarai nama sehari sebelum penerimaan vaksin. Maka kita akan telefon mereka supaya mereka dapat hadir untuk temu janji. Kita juga membantu dalam kerja-kerja penterjemahan di kaunter pendaftaran di pusat pemberian vaksin. Mereka yang ingin membantu, kita menggalakkan mereka yang fasih dalam bahasa Malaysia, bahasa English dan bahasa Cina, supaya dapat membantu penerima vaksin dari pelbagai bangsa. Bantuan berikut adalah bantuan kita membekalkan fasiliti yang diperlukan oleh pusat-pusat yang berkaitan dengan pandemik COVID-19. Termasuklah COVID Assessment Center, CAC, termasuk hospital besar, termasuk klinik kesihatan, termasuk juga pusat pemberian vaksin. Jadi kita telah pun memberikan pertama kita mencadang kepada pejabat daerah supaya pejabat adun menghibur dapat membantu menanggung kos untuk mengubahsuaikan satu bas kepada dijadikan unit bergerak pemberian vaksin. Dan kita harap unit ataupun bas vaksin bergerak ini dapat membantu mereka, terutama di kawasan kampung yang mungkin suka untuk mereka datang ke bandar untuk menerima vaksin. Dan dengan ada bas ini ataupun unit bergerak, kita dapat sampaikan perkhidmatan pemberian vaksin kepada lebih ramai orang di luar bandar. Dan kita juga telah menyumbang penyejuk udara ataupun air cooler, kipas industri, kerusi meja. Dan kita akan tambahkan lagi satu unit laptop kepada pusat penilaian COVID iaitu CAC untuk mempercepatkan kerja mereka
memendekkan waktu menunggu untuk para pesakit. Pejabat Aduan Mengkibo juga telah membantu. Pada hari ini kita telah menyumbang 3 tab kepada Pusat Pemberian Vaksin di Dewan Jubli Intang. 3 tab ini digunakan oleh petugas-petugas di pusat vaksin. Mudah-mudahan ini dapat mempercepatkan kerja mereka lebih berkesan, efisien dan memendekkan waktu menunggu oleh para penerima vaksin. Dan kalau tab ini dirasakan berkesan, kita akan tambahkan bilangan tab ini, terutamanya untuk pusat PPV yang baru di Dewan LHDN akan datang. Berikutnya ialah bantuan pelajaran Mengkibo. Pelajaran amat berkesan bahawa pandemik, terutama banyak pembelajaran bersemuka sudah dijadikan online, dan kita harap pelajaran ini masih dijadikan satu bidang diberikan keutamaan, sebab daya saingan negara kita, daya saingan pelajar kita adalah sangat bergantung kepada pelajaran. Jadi bagi pelajar-pelajar lepasan SPM yang keputusannya baru didapat di minggu lepas, kita juga menggalakkan mereka meneruskan pelajaran mereka ke TVET, iaitu vocational dan technical college. Kita telah sediakan dana sebanyak 38,000 untuk membantu mereka dari segi fee pendaftaran atau fee pembelajaran. Walaupun TVET ataupun technical and vocational ini biasanya tidak begitu popular kalau banding dengan universiti, tapi sebenarnya ia agak penting. Contohnya untuk bidang bakery, untuk bidang masak, persolekan, membaiki kereta, sebenarnya ia akan juga membantu, terutamanya bukannya semua pelajar yang akan mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik. Jadi ini adalah satu cara mereka dapat mencari rezeki pada masa depan. Seterusnya ialah bantuan ambulans prihatin Mengkibo. Kita melancarkan bantuan ambulans ini ialah membantu mereka, terutamanya OKU terlantar. OKU terlantar, mereka tidak dapat atau sukar untuk pergi ke pusat pemberian vaksin. Maka kita membantu mereka. Kita bekerjasama, berkolaborasi dengan Street Medic Ambulance. Dan Street Medic Ambulance akan membawa OKU terlantar ini dari rumah ke pusat vaksin, dan selepas vaksinasi juga hantar mereka balik ke rumah masing-masing. Dan kos ambulans ini akan ditanggung oleh Pejabat Aduan Mengkibo. Bantuan pelajaran vocational selepas cara permohonan. Cara permohonan terutama untuk permohonan untuk bantuan kotak makanan kategori keempat, iaitu mereka yang menganggur, kehilangan kerja. Mereka diwajibkan untuk mengisi borang. Isi borang, mereka boleh sila imbaskan QR code ini untuk mengisikan borang permohonan. Seperti yang saya katakan tadi, pada bulan 6, 7, 8 tahun lepas, kita sudah pun memberikan bantuan kepada sebanyak 519 keluarga yang mengalami masalah kehilangan kerja. Ini satu cabaran besar kerana dengan full lockdown, banyak aktiviti ekonomi tidak dapat dijalankan, banyak pembelajaran, belanjaan tidak dapat dijalankan. Maka banyak, terutama peniaga-peniaga kecil, penjajah-penjajah kecil, ataupun mereka yang bekerja seharian di warung-warung, dia dapat kerja.
Jadi mereka adalah amat terkesan diakibatkan oleh lockdown ini. Akhir sekali kita juga sediakan senarai nombor telefon. Semua staf saya di Pejabat Adun Mengkibor, Encik Terence, Encik Hugh, Miss Liu, Miss Daisy sedia membantu. Dan kita menyeru orang individu atau keluarga yang memerlukan bantuan boleh WhatsApp hantar mesej kepada mereka. Cuba jangan telefon call sebab mereka mungkin pada waktu yang sama sibuk dalam memberikan bantuan atau buat kerja yang lain. Jadi ada lebih baik dan lebih efisien kalau boleh hantar mesej kepada mereka pada nombor telefon yang masing-masing. Untuk permohonan menghibur volunteer bantuan pelajaran, Encik Terence. Untuk permohonan bantuan pelajaran dan ambulans prihatin, Encik Hugh. Untuk permohonan kotak makanan, bantuan perubatan, Miss Liu dan Miss Daisy. Dan kami harap bantuan-bantuan ini dapat membantu sedikit sebanyak kepada semua warga Keluang, terutama mereka dari Dun Mengkibor, menghadapi kesulitan dalam waktu pandemik ini. Akhir sekali saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang sudi bekerjasama dan memberikan bantuan kepada Pejabat Adun Mengkibor. Sekian, terima kasih dan kita jaga kita.